Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Ta Chai Hao. Vanikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada saudara Syukri selaku pengurusi majlis, rakan-rakan pimpinan, saudari Nurul Izzah, saudara Nik Nazmi dan yang lain-lain, dan hadirin hadirat sekalian. Saya sebenarnya datang ke Kuala Lumpur untuk sertai satu perbincangan polisi esok bersama dengan sukarelawan Ayuh Malaysia. Kebetulan sepatutnya saya datang dengan rakan saya, dia tak boleh. Jadi malam ni kat saya bertolak, sampai-sampai terus diminta untuk berucap 5 minit. Selebihnya nanti YB Nik boleh goreng dengan jayanya dan meyakinkan penduduk pengundi Wangsa Maju, Setiawangsa dan sekitar Lembah Kelang bahawa kita masih ada peluang untuk kalahkan UMNO Barisan Nasional. Pada masa yang sama, ketika ini kita sebenarnya menghadapi suatu persimpangan. Walaupun tidak ada kaitan dengan kita, kerana yang dituduh ataupun yang sedang merayu di mahkamah itu adalah penjenayah, tetapi dia ada kesan kepada pentadbiran negara. Kita dah tahu kalau dulu itu mereka anggap sebagai bosnya, tapi sekarang rakyat Malaysia bersetuju beliaulah adalah mat sakau nombor 1 negara. Jadi sepanjang seminggu dua ini saya memang ada buat video-video pendek sama ada di TikTok ataupun di Facebook. Ada 3-4 video, semua video tontonannya lebih daripada 100,000. Bila saya tengok, baca komen-komen di bawah, kesian juga. Sebab apabila saya berhujah, sebagai contoh, kita tahu 2-3 hari ini, saya tak sentuh perkara dalam mahkamah, tapi saya sentuh tindak tanduk mat sakau ini. Dia cuba melengah-lengahkan kes lagi. Sekarang dia seolah-olah dia nak gambarkan dirinya sebagai mangsa. Bila kamu cekau duit rakyat, kamu tak ingat. Bila kamu ada kuasa, kamu bongkak dan takbur. Tapi sekarang, di penghujung nyawa kamu, di penghujung nyawa politik kamu, kamu mula nak meraih simpati. Saya tak terkejut kalau minggu depan dia datang dengan bertongkat pula nanti. Sebab kita tahu apabila ditangguh dan tangguh, dia nak menggambarkan bahawa mahkamah ataupun ketua hakim negara tak nak bagi dia peluang. Sejarah beberapa bulan ni menunjukkan bahawa dia sendiri yang tak prepare. Peguam dia sendiri yang tak nak mempertahankan beliau. Dan apabila saya terangkan, dalam video saya ceritakan, adakah mahkamah tidak pernah bagi ruang untuk tangguhkan kes Najib sebelum ini? Banyak kali, saudara-saudari. Betul pakcik. Sebagai contoh, pertama kali ditangguhkan sebab apa? Sebab Syafiee kena umban dengan anjing. Dia kata kena hempap. Tapi saya nak cari title hempap dengan anjing tu orang tak faham pula. So saya sebut dia cedera dengan anjing. Kemudian dia cerita dia sakit mata. Kemudian dia sebut COVID. Mungkin sebab saksi dan sebagainya. 4 kali tangguh. Kita tahu mahkamah kalau tangguh sehari, silap-silap 2 minggu lepas tu baru boleh bersidang balik. Kalau tangguh sehari, silap-silap 1 bulan baru boleh bersidang balik. Cuma bila kita terangkan bahawa inilah taktik nak cuba melengah-lengahkan kes mahkamah, malangnya di peringkat sana pentaksub yang mungkin percaya inilah seolah-olah dianiaya, dia mempertahankan membabi buta pula. Yang kita tak pernah tengok,
Kita tahu sejarah keadilan sejak 1998, parti kita ini ditekan, dizalimi dan dimangsakan. Kita tahu bahawa Datuk Seri Anwar dipenjarakan kerana political persecution. Tapi Mamat ini akan masuk penjara sebab curi duit rakyat, betul ke tidak? Dan sekarang ini yang menjadi persimpangan kerana ada ura-ura di kalangan mereka cuba menimbulkan ketidaktenturuan, menimbulkan keresahan, mula mengugut hakim negara, mula mencari soal keluarga ketua hakim negara. Ini apa cerita ni? Kamu kerajaan, kamu nak salahkan mahkamah, apa cerita ni? Tapi yang inilah, kalau kita lihat, kalau ikut rancangan, semalam saya bila bincang dengan rakan-rakan pimpinan kata kita kena buat laporan polis. Sebab mereka dah start ugut sampai ke tahap nak membunuh. Tapi belum sempat kita buat laporan, Ketua Polis Negara, IGP dah bagi respon. Beliau kata polis akan siasat mereka yang telah mula menimbulkan keresahan ini. Cuma peringkat kita harapkan pihak polis kejar mereka ini yang menjadi pencacai, yang cuba menakutkan rakyat. Kerana kalau kita buat flash mob, beberapa hari lepas mahasiswa pimpinan pemuda kena heret ke mahkamah. Yang ini betul-betul mengugut. Kita tengok sama ada mereka ini akan dipanggil ataupun betul-betul disiasat. Perkara kedua, sementara cerita LCS, cerita tentera ini, YB Nik lebih arif. Ini kawasannya kita tahu beliau berdamping dengan Angkatan Tentera kita. Kita juga ada pakar nanti, YB Rafizi sendiri akan kupas. Cuma apabila beberapa hari yang lepas saya berpeluang untuk berbincang pendek dengan saudara Rafizi apa cabaran kita selepas ini. InsyaAllah kalau bukan minggu depan, bulan depan kita tahu Datuk Seri Najib Abdul Razak akan masuk ke penjara. Setuju ataupun tidak? Tapi pada masa yang sama, kita kena ambil peluang, kita kena santuni pengundi-pengundi muda. Kita kena cari jalan, kenalkan keadaan politik kepada pengundi yang akan mengundi buat pertama kali. Jadi sebab itu, saya mohon, macam mana saya beritahu komen-komen di Facebook ini, mereka sudah mula menyerang. Tapi satu serangan mereka buat, saya tengok ada berduyun-duyun rakan-rakan dah mula membalas serangan tersebut. Kita kena lawan Mat Sakau ini dengan fakta, tapi nak tak nak. Kempen pada malam ini, truk pada malam ini, sepatutnya menjadi pemangkin kepada kita semua untuk menegakkan fakta. Kita bawa bersama dengan YB Rafizi untuk kita kalahkan UMNO Barisan Nasional. Boleh ke tidak? Saya rasa cukup sekadar itu. Pakcik dah bersemangat sungguh. Lepas ni saya akan serahkan kepada YB Nik. Bakar lagi YB Nik, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.